Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi hati kita ni ada rasa nak beribadah kepada Allah di surau secara berjemaah solat, dan digerakkan hati kita untuk duduk bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan kita kena ingat dalam zikir halqalah yang kita baca tu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya untuk kita buat meninggalkan maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, melainkan kurniaan atau rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang sombong dengan taatnya, ada manusia yang takabur dengan maksiat, ada manusia yang rasa hebat dengan ilmunya. Hakikatnya semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jawapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan daripada Tuhan. Tak ada sebab untuk kita rasa sombong, tak ada sebab untuk kita rasa megah, tak ada sebab untuk kita rasa hebat dengan apa yang ada pada kita. Hanya apa yang dikurniakan Allah kepada kita itu sepatutnya menjadikan kita semakin bertakwa, rasa kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan. Ya, alhamdulillah, setelah beberapa kali bincang dengan Tuan Kuasa Surau, saya ni kira orang dagang lah, kampung pendiat ni, dagang mudik kulu daripada Lambuk Teluk Dayung tu, duduk di sini asalnya hampir 8 tahun lah, 7 tahun, hampir 7 tahun duduk di sini. Bersama dengan kawan buka sekolah, dan jarang juga semayang surau ni. Sana tu ada surau, dan kadang-kadang saya banyak semayang di masjid, dan banyak berada di luar sebagai guru takmir tadi kata, dan bertugas di masjid untuk memastikan pengajian mengenal Islam ni berjalan lancar di masjid. Memang ada niat nak datang kemari ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala permudahkan. Di bab yang paling saya suka ajar ni adalah bab sirah nabawiyah. Satu, dia punya masalah tak banyak. Satu lagi, dia bila kita belajar dan kita dapat kenal Nabi kita SAW. Ramai orang dakwa nak ikut Nabi, tapi dia ikut sebahagian daripada sunnah Nabi dan meninggalkan sebahagian sunnah Nabi. Tak apa lagi. Paling menyedihkan, dia mengatakan sunnah Nabi itu bukan sunnah Nabi. Sebabnya sebab dia tak kenal Nabi. Dia tidak kenal Nabi. Di antara kita nak kenal Nabi adalah kita membaca sirah Nabi. Al-Alamah Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam satu kitab yang kecil, dia menulis ada 5 kewajipan orang Islam pada hari ini. Antaranya perlu untuk kita membaca sirah. Ketua keluarga perlu membacakan sirah untuk ahli keluarga. Di sirah ni namanya adalah perjalanan hidup Nabi SAW, dan kita pilih malam untuk pengajian di sini adalah kitab Sirah Nurul Yaqin. Terjemahan dia banyak, tapi saya pilih terjemahan daripada Pustaka Salam sebab yang ini yang saya ada dan saya dah baca, dan dari segi terjemahannya dengan kitab ni yang asal bahasa Arab tu agak best lah. Dia
untuk orang Melayu ni sangat mudah untuk kita faham. Saya bagi jaminan kalau tuan-tuan perempuan baca sendiri pun, insya-Allah kita boleh nampak bagaimana perjalanan hidup Nabi yang menempuh naik turun pasang surut, sedih suka dalam perjalanan untuk memertabatkan agama Islam. Pertama kita nak sebut sebelum masuk kepada buku kitab kita ni, saya ada bagi link dekat NASA untuk Shopee punya beli kitab ni. Boleh tengok order ataupun tengok di kedai Syabab tu tak pasti. Cumanya dia punya cetakan ada yang besi macam saya punya ni, tebal dan pendek sikit. Ada besi baru, nipis dan tinggi sikit. Yang itu tak ada masalah. Yang penting kita tahu penterjemah dia adalah Ustaz Haji Muhammad Asri bin Haji Hashim, dan penerbit kepada kitab ni adalah Pustaka Salam. Jadi dia, kalau kitab lain penterjemahan pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma mungkin ada perkataan-perkataan yang berbeza sebab penterjemah dia lain. Cuma kita nak sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Demi sesungguhnya telah kami bangkitkan dalam tiap umat itu seorang Rasul, yang tugas Rasul adalah mengajak umat dia, kaum dia, mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi perkara tauhid. Semua Nabi, bermula daripada Nabi Nuh AS. Kenapa tak sebut Nabi Adam? Nabi Adam ni dia hanya berdakwah kepada anak-beranak dia. Kalau mengikut apa yang disebut oleh ulama tarikh Islam ni, sebelum zaman Nabi Adam tidak berlaku syirik kepada Allah. Mungkin maksiat tu mungkin ada. Sebagai contoh, Qabil yang membunuh adiknya sendiri, tu maksiat, bukan syirik. Syirik ini dia tak mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Minta maaf, syirik ini dia Tuhannya banyak, tidak mengiktiraf Allah sebagai Tuhan yang mutlak. Maknanya di samping Allah tu ada Tuhan yang lain. Contoh yang paling mudah kita akan baca dalam sirah Nabi kita SAW. Orang Arab telah menjadikan 3 berhala besar di Mekah sebagai Tuhan yang mewakili Allah di bumi. Bila ditanya, kami sembah Allah, tapi melalui perantaraan 3 berhala ini, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manah. Itu nama-nama berhala yang dinamakan oleh orang-orang Arab sendiri. Maka yang paling lucunya dia mengatakan itu adalah anak perempuan Allah. Anak perempuan dia bunuh. Allah dibagi anak perempuan. Ni apa panggil pemikiran yang songsang yang ada dalam masyarakat Arab pada masa itu. Semua Nabi mengajak umat dia mengabdikan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah mutlak, yang tidak menjadi hamba kepada yang lain. Hari ini, dunia pada hari ini ada menjadi hamba Allah, tapi banyak orang Islam pun ada menjadi hamba kepada material, hamba kepada kebendaan, bertuhankan kepada kebendaan. Banyak fahaman-fahaman, ideologi baru yang semuanya bermatlamatkan kepada material, kebendaan. Baik komunis, baik sosialis, baik kapitalis, liberalisme, sekularisme, pragmatisme dan macam-macam. Ism ataupun ideologi yang ada dalam dunia pada hari ini, yang sangat menakutkan sebenarnya, kerana dia meresap secara halus ke dalam pemikiran orang-orang Islam khususnya. Akhirnya mereka telah pun menafsirkan agama atau memaham agama dengan cara yang dikendaki oleh ideologi tadi. Memang dia mengaku Islam. Kalau tengok di Perak ni, antara yang kuat sebut tekan bab ini adalah Timbalan Mufti. Saya ingat saya masa saya ambil ujian tauliah lisan, ditanya oleh Dr. Zamri, ditanya bab itu. Dia tahu saya ambil bidang Usuluddin masa belajar dulu, dia tu tanya bab ini. Betapa bahayanya ism ini. Kita takut dia sebut Syiah, takut. Tapi Syiah ni dia ada tempat-tempat dia je. Dia tak datang. Kalau datang sini kita nampak Syiah, kita boleh halar dia. Tapi ism ni kita tak sedar. Tak sedar ideologi ni kadang-kadang meresap. Dalam buku agama sendiri pun, pengarang kitab pengajian Islam itu sebenarnya berideologi yang
yang seumpama itu. Ada fahaman liberal dalam kepala otak. Dia menulis tentang Islam tapi dia berfahaman liberal. Liberal ni menganggap Islam ni dibahagikan. Yang mana yang sesuai untuk dia tu dia akan pakai. Dia itu siapa? Dia itu adalah barat. Siapa yang barat setuju? Kalau tuan-tuan ingat bila berlaku perserangan di Amerika tu, yang WTC tu, World Trade Center tu, bila dia bom tu, apa kata George W. Bush? Dia menuduh terus kepada puak Islam yang ekstrim. Kemudian adalah tafsiran daripada orang barat mengatakan ada Islam yang tidak ekstrim. Islam yang macam mana? Islam mengikut fahaman barat. Ataupun kita panggil Islam berideologikan liberalisme. Jadi yang kita nak baca dalam sirah ni, mudah-mudahan kita tahu macam mana Nabi menempuh kumpulan-kumpulan ini. Kumpulan-kumpulan yang berasaskan kepada ideologi. Di kitab kita namanya Sirah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karangan Syekh Muhammad Al-Khudri Bik. Dan ini terjemahan dia yang diterjemahkan oleh Ustaz Haji Muhammad Asri Haji Hashim, terbitan Pustaka Salaf. Kita baca sikit mukadimah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Pertama kita sedekahkan Fatihah, hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biografi pengarang. Beliau ialah Muhammad bin Afifi Al-Bajuri, nama penuh dia. Lebih dikenali dengan Syekh Al-Khudari. Syekh Al-Khudari. Syekh Al-Khudari, salah seorang ulama di bidang syariah, sastra Arab dan sejarah Islam. Dilahirkan di Mesir pada tahun 1249 Hijrah. Tinggal di Zaitun, Kairah, di Kairah. Beliau adalah lepasan Darul Ulum. Darul Ulum ni IPT yang ada di Mesir, pusat pengajian selain daripada Al-Azhar. Terkehadapan dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lain dari segi keilmuan. Ini Allah Ta'ala pilih. Ramai yang ngaji sama dengan dia ni, tapi dia yang terkehadapan. Kajiannya, dia buat kajiannya sangat bermutu. Syarahan, pandai mendidik dan pengislah. Sepanjang hidupnya beliau pernah menyandang jawatan berikut. Pertamanya Qadi Mahkamah Syariah di Khurtum. Qadi ini maksud dia hakim. Kemudian dia pernah juga menjawat tenaga pengajar di Madrasah Al-Qadha' Al-Syar'i Qahirah selama 12 tahun. Kemudian menjadi pensyarah sejarah Islam di Universiti Al-Misriyah dan pernah menjadi wakil Madrasah Al-Qadha' Al-Syar'i dan 5 nazir Kementerian Pelajaran Mesir. Beliau juga memberikan saham dalam memenuhkan perpustakaan Islam dengan kitab-kitab yang berfaedah di bidang sejarah, kesusasteraan dan syariah. Maknanya ada karangan-karangan dia yang lain selain daripada buku yang kita baca ni. Penulisan yang dihasilkan adalah bersumberkan kepada kitab-kitab hadis sahih dan kitab-kitab rujukan utama di semua bidang ilmu yang ditulisnya. Di hadis yang diambil dalam buku ni adalah hadis yang sahih. Di hadis yang tak sahih, dia kalau dibawa pun, seingat saya dia tulis yang ini hadis yang lemah. Dia sebut tentang kedudukan hadis. Beliau amat prihatin terhadap usaha mendekatkan generasi baru kepada kitab-kitab turas dan mengemukakan kepada mereka dalam keadaan mudah, tidak berbelit-belit dan tidak ada bid'ah. Kitab turas ni, cakap Melayunya kitab lama. Kitab yang ditulis zaman lama. Kalau dalam alam Melayu ni orang panggil kitab kuning. Macam ada saya tengok belakang. Ada kitab kuning yang kalau kita baca pun tak jumpa cerita tu. Tapi dia adalah pusaka ilmu yang ditinggal oleh ulama-ulama dulu. Pengalaman saya belajar memang susah. Kitab tu memang susah. Dan kalau tak calang-calang orang tak boleh baca. Kadang-kadang
Ada orang yang taraf Tok Guru pun dia tak boleh baca. Bukan tak boleh baca buku tu, ada perkataan yang dia tak tahu nak sebut apa, sebab tulisan tu zaman lama betul bahasa dia. Boleh jadi logat setempat. Dalam satu buku, tak salah saya, Hidayatul Salikin, dia tulis kamih. Kamih ni apa dia kamih? Kamih ni komis, tu komis, ni kamih, kap minha. Kamih ni bahasa Banjur, kencing. Dicampur tu dengan Banjur, dengan Jawa, dengan petani, dicampur. Kalau Kelantan cari Kelantan. Jadi ada itu dalam bab yang kita boleh jumpa tu. Saya kebetulan ada kawan dengan orang Banjur tu, bila baca-baca ni kamih kot ni, dia tengok ayat dia. Tapi ada perkataan yang memang satu dia tulisan tu versi lama. Versi lama. Kalau ditulis kepadamu tu kappa dal mim. Kita tak baca apa? Kipdam. Kipdah, kepadam. Dia kepadamu. Kalau bumi bawa mim contoh. Jadi itu teknik penulisan, dan bahasa tu kadang perkataan tu benda yang mungkin tak ada dah pada zaman kita hari ni. Sebab itu, tapi alhamdulillah pusaka tu ada. Saya baru tahu rahsianya bila ziarah ke satu pondok di Kedah. Dia kata tak usah bimbang, kata yang tak tahu ni, nanti kita pergi ke petani, kita beli nota ulama-ulama dulu tulis. Dia memang ada jual di kedai, buku-buku yang orang-orang yang tulis, yang ngaji tu, dia tulis nota tu. Kalau orang Kelantan, besi Kelantan lah notanya. Kalau orang Kedah, besi Kedah. Ada dijual di petani. Tunggu, apa dia kata, tunggu sepadan buka kita pergi. Dia ngajak saya pergi. Tak tahu. Nak pergi, tak beli buku. Jadi kita dapat, itu pusaka. Kitab tu susah. Jadi kalau kitab Jawi ni memang, kalau disebut oleh Tok Guru pondok tu sebut, memang disengaja oleh ulama dulu tulis dengan kaedah yang susah supaya kita belajar. Dan kalau kami buka sekolah di Pendiat ni kampung ni, adalah tujuannya nak bagi kita, anak-anak kita boleh baca pusaka tu. Memang kita matlamat boleh membaca buku itu saja. Kefahaman ni benda yang susah nak diukur. Tapi kalau boleh baca itu senang. Lepas kita ajar, suruh dia baca balik, tanya. Jadi dia boleh baca. Alhamdulillah dalam 8 tahun dia ada yang boleh baca walaupun tak menguasai sepenuhnya. Kitab-kitab yang mudah-mudah tulisan dia. Dan sama juga dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni ibarat dia penulisan dia sangat susah. Dia orang-orang yang orang-orang moden. Orang-orang pada zaman ini, pada zaman bukan tahun 19 ni, tahun 19 awal kurun ke-20 ni. Tuan kitab kita tulis buku ni, dia wafat tahun 1927 Masihi. Dia orang pada zaman itu pun dah suka baca kitab-kitab semasa, buku-buku semasa. Macam kita lah, kalau kita tak baca dah buku kitab Jawi lama tu, kita dah beli dah buku-buku moden yang dikarang oleh pensyarah-pensyarah daripada Universiti Melaya, Universiti UKM, UIA dan sebagainya, atau yang ulama-ulama kita yang ada dalam negara kita pada hari ini. Jadi dia banyak sangat prihatin untuk mendekatkan generasi baru pada zaman dia kepada kitab-kitab turas, kitab-kitab lama, dengan mengemukakan cara yang baru. Gaya bahasa dikemukakan bercirikan ketepatan, kefasihan dan kemantapan, dihiasi dengan nasihat yang baik dan lembut setiap kali peluang terbuka. Kemampuan berpidato pengarang kitab kita ni dan kejelasan sensitif keagamaannya telah dapat dilihat melalui komentarnya terhadap peristiwa-peristiwa penting yang berlaku kepada umat Islam pada masa ini, pada zaman penghujung Khilafah Islamiah. Khilafah Islamiah jatuh pada tahun tumbang secara rasmi pada 1924. Pada masa itu, antara peristiwa besar yang berlaku dalam dunia Islam pada masa itu, antaranya adalah deklarasi Balfour. Pertama Perang Dunia lah, 1911 Perang Dunia pertama. Deklarasi Balfour berlaku pada 1917. Deklarasi Balfour ni apa benda ni? Deklarasi Balfour ni wakil daripada Parlimen British mengatakan Parlimen British bersetuju untuk memberikan satu tanah di Palestin kepada orang Yahudi. Ni deklarasi Balfour. Balfour tu nama orang. Sebelum deklarasi Balfour ada satu lagi perjanjian sulit yang berlaku antara British dan Perancis. Namanya perjanjian Sykes-Picot. Sykes wakil daripada British, nama panjang ni saya tak ingat. Picot wakil daripada Sykes wakil daripada British, Picot wakil daripada Perancis.
Perjanjian itu antara isi dia adalah untuk membedok-bedokkan negara umat Islam kepada British dan Perancis. Bagikan dan sepadan-sepadankan. Yang ini Perancis punya, yang ini British punya. Perjanjian tu orang Islam tak tahu. Dan masa itulah berlakunya revolusi Arab Agung yang diketuai oleh Sharif Hussein. Sharif Hussein melakukan pemberontakan menentang khilafah Turki Islamiah pada masa itu, khilafah Uthman. Dan begitu juga dengan keluarga Ibn Saud. Akhirnya pada 1924 secara rasminya kerajaan Empire Islam yang digagas oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijrah tu tumbang pada 1924. Lepas itu orang Islam jadi macam ayam tak beribu tu. Anak ayam yang baru turun daripada sangkak tu tak beribu tu. Di mana rupa hidup ikut sari dia lah. Siapa yang dapat hilang sejuk, dapat jumpa sabut, elok. Yang tak jumpa sabut, besok habis. Jadi begitulah hayat orang Islam pada masa itu sampai ke hari ini. Kalau baca dalam buku karangan orang Melayu dah buat kajian sejarah yang cantik. Antara yang saya pernah baca, Miftahul Malayu, menyebut memang kerajaan Melaka juga bernaung bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi kalau tengok antara teknik yang dibuat oleh Barat ni, dia serang daripada tepi. Dia tak tembak jantung, dia pergi tapak kaki dulu, cucuk-cucuk, tapak kaki, tapak tangan, akhirnya kecil, baru dia attack terus kepada pusatnya. Akhirnya tumbang. Ambil masa berapa lama itu. Ini dia kritikkan dia ni. Beliau adalah sebagaimana yang disebut oleh kawannya Ustaz Mustafa Sadiq Ar-Rafi, seorang pengislah dan pendidik yang amat prihatin. Digelar sebagai pengislah dan pendidik yang sangat prihatin. Hasil karyanya di bidang syariat, antaranya dalam bidang usul fiqh, dia dikarang Tarikh Tashri' Al-Islami, Al-Ghazali, Ta'alimuhu wa Ara'uhu. Di bidang sejarah, inilah buku kita baca ni, Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, Itmamul Wafa'i fi Siratil Khulafa'i, Muhadarat fi Tarikh Al-Ummam Al-Islamiyah, dan Durus Tarikhiyah. Di bidang kesusastraan, Tahzib Al-Aghani 7 juzuk dikarang. Kemudian Al-Muhadarat fi Naqdil Kitab Syi'ri Al-Jahili li Taha Husain. Dan pengarang kitab kita meninggal dunia di Kahirah pada tahun 1345 Hijrah bersamaan dengan 1927 Masihi, dan dikebumikan di sana. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan disebabkan jasa yang dihulurkan kepada muslimin, dan semoga Allah mengampunkan dosanya. Samir Al-Attar ni pentahqiq kitabnya. Kita tengok masuk dalam kitab lah. Muqaddimah. Dalam buku ni elok kita baca muqaddimah dulu, kerana dia nak menggambarkan apa yang nak disampaikan oleh pengarang. Alhamdulillah, nahmadu, dia terjemah dah ni. Kami bersyukur dan memujimu ya Allah yang telah menunjukkan kepada kami jalan hidayat. Kita kena bersyukur, nombor satunya bersyukur kepada Allah sebab Allah Ta'ala pilih kita ni ikut Islam. Memang kita lahir tu Islam, tapi mahu nak ikut betul-betul Islam. Dalam banyak-banyak manusia ni, kita yang Allah Ta'ala pilih. Ada manusia yang jauh daripada Islam. Kita kena bersyukur sebab Allah yang bagi benda itu semua, dan menghilangkan kesesatan dari pandangan mata kita. Kami berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau utuskan sebagai saksi. Nabi Muhammad ni sebagai saksi. Antara saksi yang disebut dalam kitab, Nabi SAW satu hari Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril di padang mahsyar nanti, di hari kiamat lah. Wahai Jibril, adakah kamu telah menyampaikan? Jibril kata, ya, saya telah menyampaikan. Apa bukti? Siapa saksinya? Malaikat Jibril kata, saksinya adalah Nabi Nuh. Panggil Nabi Nuh. Nabi Nuh, adakah Jibril telah menyampaikan? Ya, Jibril telah menyampaikan. Dan Allah tanya Nabi Nuh, adakah kamu telah menyampaikan? Mana menyampaikan ajaran Islam yang disampaikan oleh Jibril itu kepada umat kamu? Nabi Nuh kata, ya, saya telah menyampaikan ajaran itu. Lalu siapa saksi? Allah Ta'ala bawa kaum Nabi Nuh.
kaum Nabi Nuh kita tahulah, kaum Nabi Nuh ni memang melawan Nabi Nuh. Habis mati semua dalam keadaan kafir. Hilang generasi tu. Hilang. Yang kafir tu mati semua. Nabi Nuh berdoa kalau kepada Allah dalam ayat Quran, kalau kamu tinggalkan seorang ya Allah baka daripada yang ini, nescaya dia akan melahirkan perangai serupa itu lepas dia bila kalau dia hidup lagi. Akhirnya mati semua. Yang tinggal orang Islam. Malah Nabi Nuh dipanggil Abul Bashar Thani, bapa kepada manusia yang kedua. Bapa manusia ni datuk manusia ni Nabi Adam lah. Daripada Nabi Adam Siti Hawa lahir ni generasi manusia. Tapi pada zaman Nabi Nuh tu, bila berlaku syirik yang pertama atas muka bumi setelah 1000 tahun daripada zaman Nabi Adam, lalu Allah Ta'ala musnahkan semuanya. Keturunan Nabi Nuh lah. Daripada Nabi Nuh lah lahirnya bangsa-bangsa tu, Cina ke, budak Cina ke, Eropah ke, Asia dan sebagainya, Afrika tu. Kemudian panggil umat Nabi Nuh, dia kata, ya Allah, Nuh tak sampai ke apa-apa daripada kemih pun, tak ada cerita apa-apa. Lalu Allah Ta'ala ni, wahai Nuh, kamu ada saksi? Nuh kata ada saksi. Siapa dia? Muhammad. Orang kata dia kaum Nabi Nuh, mana boleh, dia mana ada zaman kemih tu, dia lahir kemudian. Lalu Nabi Muhammad baca ayat Quran. Ayat Quran ini adalah penghulu segala kitab yang menceritakan kejahatan, bagaimana Nabi Nuh menyampaikan Islam kepada umatnya, dan menceritakan macam mana umatnya menolak dakwah Nabi Nuh AS. 950 tahun Nabi Nuh menyampaikan Islam. Pendapat yang paling kecil jumlah yang beriman 7 orang. Yang paling ramai tak sampai 100 orang, 70 atau 80. Bahasa orang sebut 80, tapi tak sampai 100 dalam tempoh 950 tahun. Kalau setahun seorang, dah 950 orang, tapi tak ada tu. Menunjukkan bukan Nabi Nuh tak buat kerja tu, menunjukkan mahalnya hidayah tu, dia adalah kurniaan daripada Allah. Itu. Kemudian Nabi Muhammad pemberi berita gembira tentang balasan-balasan di akhirat bagi orang yang baik. Penyampai amaran, bagi amaran juga. Berdakwah ni dia kena ada yang baik, kena ada amaran, ancam. Penyeru kepada Allah dengan izinnya menjadi cahaya yang menerangi. Penyeru manusia kepada Allah, bukan menyeru manusia kepada pendakwah. Ni banyak penyakit disebut oleh ulama-ulama dakwah. Penyakit di jalan dakwah, virus yang melanda umat-umat, orang-orang kader-kader ataupun tokoh-tokoh dakwah ni adalah dia telah mengajak orang supaya jadi pengikut dia, dan dia rasa bangga dengan orang yang ramai suka pada dia. Asalnya dia mengajak kepada Islam. Yang ni ini benda yang hari ni dulu-dulu pun ada. Sebab ajak orang jadi berbangga dengan tengok ni pengikut aku, ini murid aku. Kalau cara tok guru ni, murid akulah. Ada murid aku ramai, ni pengikut, ni semua murid aku ni, ni murid aku, berbangga dengan benda itu. Sedangkan kita bukan nak ajar orang kepada ta'assub kepada individu. Dia panggil intima' fardi, komitmen kepada orang atas nama individu. Kita nak intima' orang kepada Islam, biar orang kenal Islam lebih daripada kita. Ni pendakwah. Banyak ulama-ulama Dr. Fatih Yakan antara yang mengkritik orang-orang yang berdakwah seumpama ini. Begitu juga para sahabat yang keluar berhijrah dan untuk mencari kurniaan dan keredaan Allah, dan golongan Ansar yang memberikan tempat perlindungan, bantuan dan mengorbankan apa yang mereka kumpulkan dan mereka simpan demi keagungan ad-dinul Islam. Best kita tengok Nabi ni, Islam ni Islam. Orang Ansar, orang Madinah, sahabat Nabi Mekah, orang hijrah, muhajirin, jumpa kali pertama, orang Ansar boleh menawarkan benda yang sangat luar biasa. Menawarkan tanah, ada yang sanggup nak ceraikan isteri untuk bagi, pada masa itu bolehlah, nak diceraikan isteri, nak bagi pada orang muhajirin. Orang-orang Mekah ni hijrah pada masa itu bermaksud meninggalkan Mekah dengan tak tahu boleh balik ke tidak. Dia bukan macam kita berjalan Kuala Lumpur mencari kerja, itu bukan. Itu kalau kerja tak dapat, balik mungkin masa balik kampung balik, Landang Pisang. Tapi orang dulu dia pergi tinggal terus ni.
Pergi tinggal terus, tak tahu boleh balik. Bahkan 6 tahun selepas hijrah itu, baru Allah Ta'ala mimpikan Rasulullah. Allah Ta'ala wahyukan Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah bagi tahu pada para sahabat, kita akan baca nanti tajuknya. Rasulullah mimpi bertawaf di Makkah. Sahabat-sahabat senyum, menunjukkan mimpi Nabi ni wahyu. Dan mereka bersiap pergi Mekah. Pergi Mekah, nak masuk Mekah, tak dapat Hudaibiyah je. Orang Mekah kata, boleh kita buat perjanjian. Perjanjian dia kata, orang Islam ataupun geng Muhammad ni, orang Madinah, tak boleh buat umrah pada tahun ini, sila datang tahun depan. Itu pun 3 hari je. 25 kilo kalau jarak hari ni, 25 kilo daripada Hudaibiyah ke Mekah, ke Masjid Haram tu, tak dibagi dia masuk, kena patah balik beratus kilo. Itu tahun depan datang balik 3 hari. Ini perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya pada tahun 8 Hijrah barulah sahabat dapat, dan Mekah dapat Islam kan, dimerdekakan daripada kafir. Ini kehebatan orang Mekah. Orang-orang Ansar ni orang Madinah. Disebut sini orang-orang Ansar yang memberikan tempat perlindungan, bagi tanah, bagi rumah untuk lindung, bagi tempat berlindung kepada orang yang hijrah. Orang yang hijrah ni datang tangan kosong ni, bawa barang pun semuat apa yang boleh bawa ni. Rumah di Mekah tinggal, harta di Mekah tinggal, bahkan ada anak, isteri, keluarga yang ditinggal kerana mereka tidak Islam. Lalu diberikan perlindungan dan bantuan, dan mengorbankan apa yang mereka kumpulkan. Orang Mekah, Madinah ni adalah harta yang dikumpulkan, yang mereka simpan. Jadi ada ayat Quran Allah Ta'ala menegur. Ada orang-orang Mekah yang bercakap sama sendiri, orang-orang Madinah bila Islam dah lama sikit di Madinah, lalu dia merasa kata, kalau bila kita dah banyak dah duit kita habis untuk Islam ni, apa kata kita buat balik, kumpulkan harta kita balik. Lalu Allah Ta'ala tegur, jangan apa ni, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Sebab kamu nak sekat harta kamu dari memberi sumbangan kepada jalan Allah. Berkata Ustaz Muhammad Al-Khudari bin Almarhum Syekh Afifi Al-Bajuri, dia kata apa, pengarang kitab kita sebut, semenjak kecil lagi aku gemar dan merasa tertarik untuk membaca sejarah-sejarah orang terdahulu dan kisah-kisah mereka. Aku mendapati di dalamnya terdapat pengajaran yang paling baik dan guru yang paling berharga kepada manusia. Membaca sirah ni sangat baik. Jadi kita kena ada buku sirah di rumah. Aku mendapati dalam sejarah Nabi kita SAW penyiksaan yang dihadapinya, yang dilakukan oleh kaumnya sendiri, ketika baginda SAW menyeru mereka kepada kebenaran dan kesabaran yang tinggi, sehingga baginda SAW berhijrah meninggalkan tanah airnya sendiri, merupakan pendidik terbesar kepada pemikiran umat Islam. Kalau orang Islam baca sejarah ni, kita nampak macam mana cekalnya Nabi dan juga para sahabat meninggal berdakwah, menyampaikan Islam, tak diterima Islamnya, ditentang. Nanti kita akan baca secara detail, sehingga Nabi berhijrah meninggalkan tanah air sendiri. Ini yang membantu untuk menajamkan pemikiran umat Islam. Semua itu menunjukkan kepada mereka apa yang mesti mereka lakukan dan apa yang mesti ditinggalkan supaya mereka berjaya sebagaimana orang terdahulu telah berjaya, khususnya perkara yang berkaitan dengan para penguasa, sehingga berjaya menarik hati yang berjauhan dan mengikat hati yang berbagai-bagai kerana. Kisah berkaitan dengan penguasa, orang-orang yang diberi kuasa, yang berjaya menarik menarik orang kepada Islam dengan kuasa. Dalam perkara yang berkaitan dengan ketua-ketua tentera, sehingga mampu menyediakan wira-wira dan mempersiapkan persediaan sehingga berjaya meraih kemenangan dalam menghadapi musuh. Dan dalam perkara yang berkaitan dengan orang ramai, sehingga berjaya menyatukan hati-hati mereka dan menjadikan mereka bersatu padu dalam menghadapi musuh. Macam kita tengok orang Ansar tadi, bila orang Mekah datang ke Madinah, kenapa orang Ansar sanggup buat pengorbanan seumpama itu? Jawapannya adalah kerana persaudaraan Islam yang terjalin antara orang Mekah dan Madinah ni bukan sebab Arab, tapi sebab aqidatul Islamiyah,
sebab akidah Islamiah, bukan sebab bangsa. Melalui pembacaan terhadap sejarah Nabi Muhammad SAW, aku merasakan kepuasan yang tinggi. Pengalaman saya baca pun rasa puas. Bukan baca 3-4 kali khatam tu syok. Dia best. Kita rasa nak cerita macam ni tak tahu, nak tahu kena baca lah baru tahu. Hati kecilku menangisi sikap muslimin yang tidak memberikan perhatian kepadanya. Walaupun begitu dia sedih. Orang Islam tak ambil peduli bahagian bab sirah. Saya ada pengalaman mengajar sirah ni. Orang tu dapat respon dan dia kata apa? Itu kita pun dah tahu apa dia mengaji benda tu, katanya. Saya baru baca buku ni mukadimah. Lepas tu terus tak panggil. Tak payahlah kita boleh. Ngalor dia pun tak panggil. Ngalor ni brown lah. Dia tak ada ngajar gula maghrib. Makan misup malam buat anak-anak. Pergi shop dia pergi. Tidak. Ada orang tak ambil peduli benda ni. Sebab dia anggap sirah tu macam ni. Tapi memang betul sirah ni boleh dibaca begitu je. Ada beberapa perkara yang kita kadang kena tanya jugalah. Benda-benda yang detail berlaku, kena ada penjelasan daripada hadis. Dia sedih tu. Aku dapati amat sedikit mereka yang prihatin terhadap persoalan tersebut. Walau bagaimanapun aku memaafkan mereka disebabkan kitab-kitab yang dikarang di bawah tajuk ini dalam soal sirah Nabi terlalu tebal. Memang sirah Nabi ni tebal, satu. Dan perbahasan pada masa itu berbelit-belit. Berbelit-belit ceritanya. Bagi orang yang tak ada ilmu berkaitan dengan periwayatan ataupun tentang sanad hadis, dia agak baca tu nak dapat cerita sebenar tu. Dia bawa semua pandangan, kesimpulan dia tak bubuh. Contohnya Isra Mi'raj. Ulama ni kata sekian hari bulannya, ini kata sekian hari bulan, ini kata sekian bulan, ini kata sekian bulan. Itu tinggal macam tu je. Yang mana kita nak pakai tu? Jadi nak pakai tu kena atas ilmu lah, kita tahu. Jadi riwayat ini kita dasarkan ilmu, riwayat ini yang paling rajih. Itu contoh dia. Apabila tiba di Bandar Al-Mansurah, aku dipertemukan dengan Qadi Mahkamah Mansurah, Mahmud bin Salim. Aku mendapati beliau seorang ulama berilmu luas yang tidak ada tandingan. Setiap kali masalah agama dikemukakan, ditanya kepada dia, aku mendapati beliau seorang yang terkedepan dan mampu memberikan jawapan. Di Kairah ke Mansurah ni jauh lah jugalah, jauh. Dia masuk negeri lain. Kairah negeri lain, Mansurah negeri lain. Dia pergi ke Mansurah. Mansurah ni di Mesir juga. Mengenai pengetahuannya di bidang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai ilmu yang mendalam mengenainya. Aku pernah mendengar hasratnya untuk mengarang kitab sirah Rasulullah yang tidak tebal dan berbelit-belit supaya faedahnya dapat diperolehi oleh muslimin seluruhnya. Berbelit-belit tu maksudnya bukan susah. Itu memang kaedah penulisan pada zaman itu. Orang menitik beratkan dengan keaslian riwayat. Jadi dengan itu aku berkata, ya Allah, keinginan Syekh ini selari dengan cetusan hatiku. Walau bagaimanapun aku mendapati keazaman yang aku miliki, masih tidak mampu melaksanakan keinginan dan cita-citanya itu. Ini kerana kerja-kerja tersebut bukanlah senang, disebabkan banyak mendengar keinginan para ulama Al-Mansurah untuk mewujudkan kitab yang amat besar faedahnya, maka aku mendapati ia mesti dilakukan. Jadi dia memang ada cita-cita nak tulis buku sirah yang mudah, yang nipis. Nipis je buku ni dan tebal tu je. Asal insya-Allah kalau saya bawa tadi tak terambil. Kalau saya bawa kita asal. Mungkin kalau asal dulu tu lagi nipis. Ini dah kulit dikeraskan lagi cetakan baru. Lalu dia nak perbahasan yang mudah, yang tidak berbelit-belit, berulang-ulang dan sebagainya. Lalu dia kata dia pun mula tak berani nak buat, akhirnya dia buat. Dengan itu aku melaksanakan tugas tersebut dalam keadaan mengharapkan agar Allah memberikan taufik hidayatnya kepadaku, agar apa yang aku lakukan adalah selari dengan apa yang diredainya dan mengizinkan aku untuk menyiapkannya. Ada ulama yang tulis kitab tak sempat. Tuan Azid, kenalkan Tuan Azid. Dia kena Tuan Azid. Tuan Azid tu orang kita lah, orang belajar luar ni.
Allah nama penuhnya. Tuan Aziz ni Qadi Perak lah. Dia karang tafsir dalam bahasa Melayu. 3 juzuk je. Saya ada di rumah tu. Bukan saya beli pun, orang bagi. Satu saya ambil dekat surau di Lambur tu, surau Doyan Sebatang tu, ada 2 jilid. Orang lama punya, saya kenal orang tu dah meninggal lama dah. Dan satu lagi memang kawan saya, tok dia punya ke moyang dia punya, dia hadiah kepada saya. Opah dia kata, kalau aku meninggal, aku bagi daripada siapa kamu nak bagi. Ada bagi pada kita. Alhamdulillah, syukur dia tu. Memang tafsir 3 juzuk tak salah, sign dia Sultan Deri, yang sultan pada masa itu. Jadi tak sempat dah. Jadi dia pun berdoa supaya dia sempat mengarang kitab ni. Aku berjaya melaksanakan tugas tersebut sehingga selesai. Alhamdulillah, akhirnya sebuah kitab mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap dikarang dalam bentuk yang mudah difahami, insya-Allah. Dalam terjemahan ni saya rasa insya-Allah mudah kita faham dan tidak berbelit-belit sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang ramai dan menjadi rujukan kepada golongan tertentu. Sumber rujukanku dalam mengarang kitab ini ialah Al-Quranul Karim. Dalam Quran ada ayat-ayat yang menyebut tentang peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi, dan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diambil Imam Bukhari dan Muslim je. Hadis dalam dunia Islam ni banyak kitab hadis, dan diambil kitab yang sahih saja. Yang hasan pun dia tak ambil, lain daripada itu lagi dia tak ambil. Aku tidak merujuk kepada selain daripada kedua-dua sumber tersebut. Dia tak rujuk, dia hanya rujuk Quran, hadis Bukhari, hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Dia tak boleh sebut hadis Bukhari je. So Imam Bukhari ada mengarang kitab yang tak sahih, dia himpunkan hadis yang tidak sahih. Nama kitabnya bukan sahih lah, tapi dia ambil kitab sahih saja. Kecuali ketika menghadapi suasana terpaksa untuk memahami maksud yang ingin disampaikan oleh kedua-duanya. Dalam masalah ini, kitab Asy-Syifa karangan Qadi Iyad, seorang ulama yang besar, As-Sirah Al-Halabiyah, Al-Mawahib Al-Laduniyah karangan Al-Qastalani, dan Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali banyak membantu. Ini kitab-kitab yang membantu. Asasnya 2 je, Quran dan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Buat akhirnya kami memohon kepada Allah yang luas pemberiannya agar memberikan taufik hidayah kepada para imam dan pemimpin kita untuk mengikut jejak langkah junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan kembali petunjuk-petunjuk agama sehingga mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Sekarang tiba masanya untuk kita mengemukakan isi buku ini dengan mengharapkan pertolongan daripada Allah. Wallahu taala alam. Insya-Allah nanti kita masuk isi buku. Tadi mukadimah pengarang, macam mana kesungguhan Syekh Muhammad Al-Khudari Bik ini nak memberikan satu buku yang mudah. Saya boleh bagi jaminan lah, kalau orang kita baca saja terjemahan ini, insya-Allah kita boleh faham. Dia lebih kurang tebal ini lah, tapi dia nipis sikit, yang baru tu nipis sikit. Dia tengok nipis tu orang semangat sikit baca ni, tebal macam ni orang tengok. Satu saya bagi tip membaca buku ni sikit lah. Ni yang kawan-kawan kongsi masa belajar. Pertama kita baca daripada buka ni sampai penyudah lah. Itu pertamanya. Itu kalau boleh tu lagi bagus. Kalau tak boleh baca macam itu, kita tengok dia punya fihris atau isi kandungan. Isi kandungan kita baca. Kita tanda lah mana yang kita kenal tu. Okey, tanda pergi muka surat itu je baca. Itu cara dia untuk kita berjinak-jinak untuk membaca buku. Akhirnya kita dapat lah baca sikit lah. Ini memang saranan daripada ramai lah pensyarah saya pun dah sebut macam itu. Waktu atas kita sebenarnya. Waktu nak dapat ilmu ni biasa orang tu lepas subuh, waktu sunyi. Pada saya waktu yang kita rasa masa tu kita sangat tenang untuk baca buku, baca lah. Itu kalau boleh letakkan tempoh ketetapan untuk kita baca tu. Maknanya 30 minit, setengah jam. Selagi tak setengah jam jangan berhenti. Kalau ngantuk berdiri. Atau buat kopi, setengah jam berhenti. Setengah jam mesti berhenti, macam bawa kereta je. Kalau sejam kita bawa lagi lebih dia tu, nak nyampe ke tepi lah. Itu yang berlaku kemalangan dan sebagainya. Kebanyakannya macam itu. Dia macam itu je, disiplin baca buku. Kalau tidak kita jadi jemu. Dia baca penat, memaksa diri tu. Kalau baca 15 minit udah ngantuk, lepas tu nak berhenti setengah jam. Tu kena paksa sebab kita nak bagi latihan. Allah Ta'ala alam bisawab. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ridwan mursalin ulhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fatah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi